Hai, salam hormat, apa khabar semua? Jadi bertemu kembali dalam video pembelajaran yang seterusnya, iaitu kita akan sambung bab 4 lakaran RBT tingkatan 1. RBT itu apa? RBT itu mudah. Okey. Kita akan sambung teknik lakaran pictorial. Tapi sebelum tu, siapa yang belum tengok lagi apa itu lakaran, introduction bab 4, boleh tengok video yang sebelum ni saya dah upload. Jadi kita hari ni kita sambung lakaran pictorial. Apakah itu lakaran pictorial? Lakaran pictorial memaparkan image 3D untuk menggambarkan bentuk. Okey, ada 3 jenis lakaran pictorial. Yang pertama adalah perspektif. Yang ini adalah lakaran perspektif. Yang kedua adalah lakaran isometrik. Dan yang ketiga adalah lakaran oblik. Okey. Kita akan go through one by one. Apa itu lakaran perspektif, apakah itu lakaran isometrik, dan juga apakah itu lakaran oblik. Tapi sebelum tu saya nak awak semua tengok dulu gambar ni. Perspektif macam mana bentuknya, isometrik macam mana, oblik macam mana. Ketiga-tiga ni adalah objek yang sama, adalah kubus, cube. Okey. Tapi menggunakan lakaran pictorial yang berbeza. Yang ini perspektif macam ni gambar dia, isometrik macam ni, dan oblik yang macam ni. Okay. Sebelum kita melukis, sebelum kita melakar, perkara yang penting sekali yang awak perlu tahu adalah macam mana kita nak buat satu garis lurus. Macam mana kita nak melakar garis lurus. Okay, sekarang dekat depan saya ni ada dua method, ada dua kaedah macam mana kita nak nak melakar garis lurus. Kaedah yang pertama adalah garisan putus-putus, dan juga kaedah yang kedua adalah kaedah garisan terus. Macam mana putus-putus ni, saya tak nak terangkan panjang-panjang ni, saya nak suruh awak tengok gambar saja kat bawah ni. Okey. Garisan putus-putus ni, first step awak kena buat titik satu point A sampai ke point B. Tengok pada gambar yang belah kiri ni ada dua titik. Sini ada dua titik, 1 dan 2. Selepas itu titik itu disambungkan dengan menggunakan titik-titik kecil, garisan putus-putus. Awak garis putus-putus dulu. Dah garis putus-putus, baru awak sambungkan garis-garis tersebut. Jadilah satu garisan yang lurus. Itu saja, mudah. Untuk kaedah yang kedua, kaedah garisan terus, awak kena buat awak kena buat 2 point, satu point A, satu lagi point B kat mana-mana, dan awak freehand je. Awak garis dulu dengan halus, sambungkan titik A ke titik B, dan lagi sekali awak pekatkan garis tersebut. Freehand lah tu. Mula kalau siapa yang tak boleh buat garis lurus, awak boleh buat guna kaedah yang pertama, iaitu kaedah garisan putus-putus, dan makin lama makin mahir, awak dah boleh terus ke kaedah garisan terus. Lebih mudah, lebih cepat lah. Tak payah nak buat putus-putus dulu. Okay. Itu macam ni kita nak melakar garis lurus. Okey, kita masuk ke lakaran pictorial, lakaran oblik. Okey, prinsip lakaran oblik. Jenis lakaran oblik ada dua, cavalier dengan cabinet. Nanti saya akan tunjukkan apa itu cavalier ni, apa itu cabinet. Prinsip yang kedua, berpandukan 3 paksi, iaitu paksi mendatar ataupun paksi X, paksi menegak, paksi Y, dan juga paksi sudut, paksi Z. Okay, kalau awak pernah belajar mat, mesti pernah kan belajar mat, kan ada kertas graf kan. Jadi itu adalah paksi X dan paksi Y. Dan satu lagi paksi adalah paksi sudut, paksi Z ni nanti kita akan tengok. Okey, ini poin yang paling penting. Paksi surut bersudut 45 darjah Celsius pula. Paksi surut
paksi surut bersudut 45 darjah dengan paksi mendatar. Lepas tu paksi mendatar bersudut 90 dengan paksi menegak. Panjang paksi surut pada oblik Cavalier adalah setengah daripada ukuran sebenar. Okey, kita masuk ke lakaran oblik. Okey, prinsip lakaran oblik. Lakaran oblik ni ada dua jenis, iaitu Cavalier dengan kabinet. Dia ada tiga paksi, paksi X, paksi Y dengan paksi Z, dan paksi surut bersudut 45 darjah dengan paksi mendatar. Paksi mendatar pula bersudut 90 darjah dengan paksi yang menegak. Okay, nanti kita akan tunjuk pada gambar. Lepas tu, paksi surut pada oblik Cavalier adalah setengah daripada ukuran sebenar. Okay, kita tengok pada gambar. Apa ni ayat-ayat panjang-panjang ni kan? Kita tengok pada gambar ni. Okay, ini adalah dua jenis oblik. Oblik kabinet dengan oblik Cavalier. Okay. Beza antara dua jenis oblik ni adalah oblik kabinet menggunakan ukuran yang sebenar. Yang panjang daripada sini, point ni ke sini adalah ukuran yang sebenar. Tapi kalau oblik Cavalier, ukuran dia separuh daripada yang sebenar. Okey. Itu. Lepas tu ada tiga paksi, paksi X sini, paksi X mendatar sini, paksi Y menegak, dan paksi Z adalah ke sini. Dia punya ke belakang ni. Okey, seterusnya lakaran isometrik. Prinsip lakaran isometrik ni, dia menggabungkan pandangan objek daripada pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okay, dia menggunakan tiga paksi, iaitu paksi X, paksi Y dan juga paksi Z. Dan paksi Z itu mestilah 30 darjah. Ni wajib 30 darjah, kalau tak 30 darjah ianya bukan isometrik. Okay, cara-cara melukis isometrik. First kali awak kena lukis garisan mendatar ni, iaitu paksi X. Okay, dan juga lukis paksi Y. Ini biasalah paksi X, paksi Y. Dan apa yang menjadikan ia isometrik, awak kena buat 30 darjah sini dan 30 darjah ke kiri. Kiri kanan awak kena buat 30 darjah daripada paksi yang mendatar ni. Barulah awak boleh buat lukisan isometrik. Ini adalah permulaan dia. Macam mana awak nak lukis, awak kena buat dulu 30 darjah kiri, 30 darjah kanan. Dan lepas tu baru awak boleh bina awak punya, contoh buat kubus ke kan. Okay, buat macam ni. Tengok pada gambar yang kat bawah ni. Semuanya bucu macam ni. Asal semuanya 30 darjah kiri dan kanan. Bukaan dia. Itu menunjukkan ianya adalah lakaran isometrik. Okay. Lakaran perspektif. Lakaran perspektif adalah kaedah ilustrasi objek yang menyerupai pandangan mata manusia, iaitu objek dekat bersaiz besar dan objek jauh bersaiz kecil. Jenis kaedah lakaran perspektif ada tiga, iaitu 1 titik lenyap, 2 titik lenyap dan juga 3 titik lenyap. Okay, kat sini saya ada gambar 1 titik lenyap macam ni gambarnya. Nampak ini adalah titik lenyap tengah ni. Nampak kalau pasal kat sini tengah ni ada 1 titik, itu adalah titik lenyap. 1 titik lenyap gambar perspektifnya macam ni. 2 titik lenyap macam ni. 2 titik lenyap, 1 sini, 1 kiri dan juga 1 kanan. 2 titik lenyap, dan ini adalah 3 titik lenyap. 3 titik lenyap. Kat mana titik lenyapnya? 1 kiri, 1 kanan, 1 atas. Okey. Itu adalah lakaran perspektif.
Okey, elemen yang terdapat dalam lakaran perspektif. Elemen yang pertama adalah garis bumi ataupun GB. Yang kedua adalah garisan ufuk ataupun GU. Dan yang ketiga adalah titik lenyap TL. Ini elemen yang wajib ada untuk awak melukis lakaran perspektif. Okey, garisan ufuk ni apa? Garisan bumi ni apa? Okey, kita tengok pada gambar. Garisan bumi, kat mana garisan bumi? Garisan bumi ada dia di mana awak berdiri. Di mana awak melihat tu, itu adalah garisan bumi. Awak kena bayangkan awak ada kat situ, macam mana pandangan awak? Sebab ini adalah perspektif. Lakaran perspektif, dia berdasarkan mata manusia. Jadi garisan bumi ada di bawah ni. Okey. Lepas tu garisan ufuk dekat atas ni, kat mana yang awak nak letak titik lenyap tu. Kat mana dia punya ufuk lah. Garisan yang memisahkan objek dengan langit, itu adalah garisan ufuk. Okey. Dan juga titik lenyap. Titik lenyap berada pada garis ufuk. Kat mana awak nak buat titik lenyap? Kat sini, kalau awak buat satu kat sini, satu kat sini, adalah dua titik lenyap. Kalau satu titik lenyap awak letak kat tengah sini, jadi pandangan perspektif awak semua akan habis, akan lenyap di titik itu. Okey, dekat gambar ni adalah contoh satu titik lenyap. Dan yang kat sini yang kedua, ini pun satu titik lenyap. Tapi pada pandangan yang berbeza lah. Okay, ini satu titik lenyap, garisan ufuk dan juga garis bumi. Tiga ni penting. Okay. Dan gaya visual lakaran. Yang terakhir, gaya visual lakaran. Apa itu gaya visual lakaran? Ianya adalah teknik untuk menjadikan lakaran awak lebih realistik dan juga menarik. Kaedah yang digunakan adalah rendering dan juga kesan cahaya dan bayang. Okey, ada dua kaedah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah rendering dan yang kedua adalah kesan cahaya dan juga bayang. Kalau rendering, ianya memaparkan permukaan rata, kelihatan melengkung dan juga membunjul keluar. Menggunakan warna, tekstur, garisan dan bentuk. Alatan asasnya adalah pensel warna, marker pen, highlighter pen dan juga chalk pastel. Okey, tengok pada gambar. Senang tengok pada gambar je lah rendering ni. Rendering dia yang point dia apa dia? Memaparkan permukaan rata, kelihatan melengkung dan membunjul. Okey, contohnya ni boot kereta depan ni. Sepatutnya rata tapi kita buat rendering jadi nampaklah bergelombang ni, berbunjul keluar. Okey. Itu adalah teknik rendering. Okey, untuk kesan cahaya dan bayang yang menjadikan lakaran awak lebih realistik dan kedudukan sumber cahaya perlu ditentukan terlebih dahulu. Tengok pada gambar. RBT ni memang senangnya tengok gambar baru faham. Okey, kalau ayat-ayat panjang ni susah nak faham. Tengok pada gambar kesan cahaya dan bayang. Okey, awak kena tentukan kat mana sumber cahaya dahulu. Kalau bola ni, kat mana awak nak letak sumber cahaya? Kalau saya letak kat sini, jadi bayang dekat belakang sini. Jadi kat bahagian belakang ni kita akan gelapkan sikit untuk jadikan efek bayang tu lah. Kalau kita letak matahari ataupun cahaya dekat sebelah sini, jadi sebelah yang berlawanan dengan sumber cahaya adalah tempat di mana kita akan gelapkan dia untuk menaikkan efek bayang. Okey. Senang ke susah? Senang. Jangan fikir susah. Okey. Itu saja untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Apa-apa boleh komen kat bawah. Jangan lupa subscribe dan juga like. Okey, terima kasih semua.